Baik, kita tengok perenggan yang kedua. Perenggan yang kedua tadi, perenggan pertama kita dah jumpa SU. Kita pergi perenggan yang kedua. Baik, perenggan yang kedua berbunyi, pembelajaran sepanjang hayat lazimnya berkaitan dengan pembelajaran berterusan dan konsep pembelajaran orang dewasa. Struktur pembelajaran dibahagikan kepada pembelajaran secara formal, tidak formal dan informal. Hal ini bermaksud proses pembelajaran boleh didapati daripada aktiviti kehidupan seseorang yang berkaitan dengan pekerjaan, keluarga dan masa lapang. Oleh hal yang demikian, pembelajaran sepanjang hayat perlu dilihat sebagai penggerak dan pendorong kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik dan memberikan manfaat bukan sahaja kepada diri mereka tetapi juga kepada negara. Jadi, untuk memupuk kesedaran dan minat masyarakat bagi mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat, pelbagai pihak seperti kerajaan, badan bukan kerajaan atau sektor korporat perlu memberikan pendedahan serta kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan mengamalkan konsep pembelajaran sepanjang hayat. Secara tidak langsung, pembelajaran sepanjang hayat yang diamalkan akan mampu meningkatkan produktiviti dan kemahiran mereka menguasai pelbagai ilmu. Baik, tadi kita dah jumpa dalam perenggan yang pertama, SU ditandai dengan kata kunci tugasan satu, iaitu penting. Kepentingan, kita jumpa penting. Kemudian ada juga dimasukkan dalam ayat isi tadi, tajuk ataupun temanya iaitu pembelajaran sepanjang hayat. Baik, dalam perenggan yang kedua, kita tengok ayat yang kedua, ayat yang ketiga, kita jumpa oleh hal yang demikian. Jadi selain SU ditandai dengan tajuk ataupun tema, selain ditandai dengan kata kunci tugasan satu, isi juga ditandai dengan penanda wacana. Oleh hal yang demikian itu penanda wacana. Kemudian kita tengok ada tema dan tajuk yang dimasukkan, iaitu pembelajaran sepanjang hayat. Kemudian kita jumpa perlu dilihat sebagai. Jadi perlu dilihat sebagai ni ialah kunci untuk kita tentukan isi ataupun bukan. Kata bantunya perlu dilihat sebagai, apa dia kepentingannya, apa dia keperluannya, apa dia kebaikannya, apa dia manfaatnya. Perlu dilihat sebagai penggerak dan manfaat, penggerak dan pendorong kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Itu ialah isu yang kedua. Dan kita jumpa kata hubung dan memberikan manfaat bukan sahaja kepada diri mereka tetapi juga kepada negara. Baik, kita jumpa perkataan manfaat. Jadi manfaat ni sebenarnya ialah kata kunci tugasan satu. Kalau kata kuncinya tadi kepentingan, kita jumpa dalam teks manfaat. Bermaksud dalam teks ayat isi menggunakan perkataan-perkataan sinonim dengan kata kunci dalam tugasan satu tadi. Kepentingan kita jumpa dalam teks manfaat. Jadi confirm lah itu isi. Kenapa itu isi? Sebab digunakan perkataan yang sinonim dengan kata kunci dalam soalan. Okay, kita tengok ayat yang terakhir. Secara tidak langsung, pembelajaran sepanjang hayat yang diamalkan. Apa bukti yang itu isi? Ada tema ataupun tajuknya, iaitu pembelajaran sepanjang hayat yang diamalkan akan mampu. Akan mampu ni merujuk kepada kebaikan, merujuk kepada kepentingan, merujuk kepada manfaat. Akan mampu, kata bantunya akan mampu. Apa dia? Meningkatkan produktiviti dan kemahiran mereka menguasai pelbagai ilmu. Jadi kita jumpa isi yang keempat. Apa isi yang keempat? Pembelajaran sepanjang hayat mampu meningkatkan produktiviti dan kemahiran mereka menguasai pelbagai ilmu. Jadi isi ni, SU ni tak perlu kita tukar, tak perlu kita ubah. Tak perlu kita ubah meningkatkan kata kerja tu dengan kata kerja yang lain. Tak perlu, kita kekalkan saja. Nanti cikgu sambung semula. Faham tu Jadi kita dah jumpa satu isi dalam perenggan pertama, ada 3 isi dalam perenggan yang kedua. Kita dah ada 4 isi dalam 2 perenggan ni tadi. Okey, nanti cikgu sambung.